Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fi din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Alhamdulillah, kita sampai pada muka surat 255. Pak Long tak main 2 kali. Berapa pakcik? 259. Kitab kita tak sama Pak Long. 259. Tajuk apa pakcik? Cik Saknan. Tajuk kita malam ni masalah imam, masalah makmum membaca Fatihah di belakang imam. Betul Pak Long? Ke surat 259. Ikhwatul iman, hari itu kita baca tajuk berkenaan dengan apa dia pakcik, pelajaran kita yang silam. Jangan buka pakcik. Hilang markah lah pakcik. Baca bismillah. Saya ingat pergi Kelantan dia hilang. Tak hilang lah. Baca bismillah. Bab kita baca pada yang lepas ni, bacaan bismillah. Bismillah di belakang imam membaca bismillah dengan pelan. Imam membaca bismillah dengan kuat. Dia bawa 2 pandangan para ulama. Akhirnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan, imam, satu orang tu bila dia jadi imam, dia baca bismillah pelan dan alhamdulillah kuat. Ada riwayat Anas daripada riwayat Bukhari. Tapi kalau satu orang imam dia nak baca bismillah kuat dan alhamdulillah kuat, Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata boleh, tak ada hal. Dia bukan satu benda yang besar, tetapi antara 2 benda itu cuma dia ada yang mana lebih utama, itu saja. Lebih utama imam membaca bismillah dengan pelan dan membaca Fatihah dengan kuat. Kalau nak buat bismillah kuat, alham pun kuat pun tidak ada masalah. Tapi kita cuma tahu dari segi perbahasan ilmu macam mana kedudukan benda itu. Malam ni kita masuk tajuk yang agak berat sikit. Tidaklah berat seberat mana pakcik, iaitu masalah makmum membaca Fatihah di belakang imam. Kita jadi makmum, kita baca Fatihah di belakang imam, ataupun kita jadi makmum ni kita sengap aja. Siapa suruh hang jadi imam, hang tanggung semua. Macam tu ke? Ataupun apa? Ataupun kita kena baca sama ke? Ataupun macam mana? Kita tengok dulu. Kata dia, dalam masalah ni ada 3 pendapat ulama. Ulama kita kata ada fihi salasatu aujah. Ulama ada 3 pandangan dalam masalah. Sebelum tu ikhwan, sebelum kita baca tajuk ni, saya nak baca dulu apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi dalam Majmu' supaya kita ada satu kerangka. Tengok dulu. Kita ada satu kerangka. Kita apa itu? Sebelum kita tengok apa ulama nak sebut pada kita, kita tengok dulu apa Imam An-Nawawi sebut pada kita dulu. Saya ambil Majmu'
jilid yang ketiga. Antum tengok perkataan An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, qala Al-Khattabi, kata Nawawi, kata Imam Al-Khattabi, qalat ta'ifatun minas sahabati radhiyallahu anhum tujibu 'ala al-ma'mum wa kanat ta'ifatun minhum la taqra'u. An-Nawawi kata Al-Khattabi, Nawawi nakal perkataan Al-Khattabi. Kata Al-Khattabi, satu kumpulan daripada sahabat Nabi berpandangan, satu taifah, sebahagian daripada sahabat Nabi berpandangan makmum wajib membaca Fatihah. Tak kira sembahyang tu dia dengar imam baca ke, dia tak dengar ke, dia sebagai makmum dia kena baca Fatihah. Ini satu pandangan. Wa kana ta'ifatun minhum la taqra'u. Satu pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi menyatakan tidak baca. Yang khilaf ini adalah sahabat, bukan kita, sahabat Nabi. Daripada dua pandangan ni, yang mana yang menjadi pandangan dominan, yang mana yang menjadi majoriti para sahabat berpegang, la taqra', tidak membaca. Kalau sahabat Nabi ada 100 orang, kita kata 30 orang daripada sahabat Nabi, dia kata makmum kena baca Fatihah. 70 orang daripada sahabat Nabi berkata makmum tak payah baca. Tapi ada tak sahabat kata kena baca? Ada. Ada tak sahabat kata tak payah baca sebagai makmum? Ada. Yang mana lebih kita kata, yang mana lebih jumhur, yang mana lebih, what we say in Malay, yang mana lebih banyak? Majority. Yang mana lebih majority pakcik? La taqra', tak baca. Wa ikhtalafu al-fuqaha ba'dahum ala thalathati madhahib. Nawawi kata dalam bab ni, bab al-qira'ah khalf al-imam, bacaan Fatihah di belakang imam, ulama ada kepada 3 pandangan. Ulama ada kepada 3 pandangan. Baik, ikhwatul iman, artinya kita ada satu kerangka, ada satu benda kita dah siap dah. Benda ini telah menjadi dua pandangan di kalangan sahabat, 3 pandangan di kalangan para fuqaha. Kita tengok kitab kita ni, apa tuan kitab kita nak kata. Baik, tuan kitab kita kata dalam masalah ni ada 3 pendapat ulama. Pertama, makmum tidak membaca dalam salat-salat sirriyah ataupun jahriyah. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Pandangan yang pertama, dia kata sebagai makmum sembahyang itu sirriyah. Sembahyang sirriyah. Pakcik, sembahyang sirriyah ni sembahyang apa? Solat ada sembahyang sirriyah ni, sembahyang yang imam baca kita tak dengar. Sir. Ya, lahu asar, 1 rakaat yang akhir maghrib, kan? 2 rakaat yang akhir daripada isyak. Betul? Ini adalah sembahyang yang kalau imam baca Fatihah kita tak dengar. Sembahyang asar, sembahyang lohor memang kita tak dengar. Jahriyah, jahar bermakna imam baca kita dengar. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab tua. Ingat apa kata Imam An-Nawawi yang diulang sebut oleh Imam Az-Zahabi di dalam Tazkiratul Huffaz. Az-Zahabi bila menceritakan tentang Abu Hanifah Nu'man, kata Imam Az-Zahabi, Abu Hanifah Nu'man al-imamu a'zam faqihul Iraq al-imamul jalil. Abu Hanifah ni imam besar, kata dia, imam a'zam. Dia bukan imam masjid, dia imam besar. Dia tokoh besar, dia jago besar dalam agama. Faqihul Iraq, dia adalah orang yang paling faqih di Iraq. Al-imamul jalil, dia adalah imam yang mulia.
Kata Imam Syafi'i, kata Imam Zahabi, berkata Imam Syafi'i tentang Abu Hanifah, an-nasu fil fiqhi iyal ala Abi Hanifah. Manusia di dalam belajar fiqh kesemuanya menumpang ilmu Abu Hanifah. Kerana kaedah-kaedah fiqh ni Abu Hanifah yang banyak mencetuskan. Dia yang banyak buat kaedah. Jadi kalau kita bercakap soal fiqh, di situ ada khilaf-khilaf yang membabitkan fiqh, kita ini iyal ala Abi Hanifah. Kita menumpang, kita mengikut Abu Hanifah. Kerana bijaksana dia tu pada ijtihad dia ni cukup dahsyat. Abu Hanifah tu Nu'man, dia kata apa ikhwan? Dia kata sebagai makmum, kalau semayang apa saja, sirriyah ke, jahriyah ke, semayang yang kita dengar imam baca kuat ke Fatihah, semayang kita tak dengar imam baca kuat ke Fatihah, sebagai makmum kita tak payah baca apa. Ingat ikhwan, yang kata ni bukan orang biasa nah. Bukan hidup penegak rawak nah. Yang kata ni Abu Hanifah Nu'man. Sebahagian besar, ini saya ambil daripada Ustaz Allah Iraqi, sebahagian besar kata Ustaz Allah Iraqi, orang bermazhab Abu Hanifah, kata Syafi'i ni takut dekat Abu Hanifah. Dia tunggu Abu Hanifah mati baru dia beranak. Abu Hanifah mati tu bila? 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah beranak, Imam Syafi'i beranak bila? 150 Hijrah. Dia tunggu Abu Hanifah mati baru dia keluar. Macam mana? Oh, dahsyat pakcik lah. Pakcik ada perubahan lah. Baru seminggu saya tak jumpa. Ada perubahan yang dahsyat. Bulan yang sama pakcik. Masya Allah. Manaqib Syafi'i, orang-orang yang taksub dengan Syafi'i pula kata Abu Hanifah yang takut dekat Syafi'i, beranak Syafi'i dia mati. Dahsyat. Ini nama dia taksub mazhabi, fanatik kepada mazhab, dan ini tidak benar. Urusan hidup dan mati urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan saja Abu Hanifah berpandangan macam ni, ikhwatul iman. Bukan saja ini pandangan Abu Hanifah. An-Nawawi menyebut dalam Majmu', kata An-Nawawi, kata Imam An-Nawawi, qala Ibnu Munzir, Imam Ibnu Munzir kata, qala Ats-Tsauri wa Ibnu Uyainah wa jama'atul min ahli Kufah la qira'ah 'ala al-ma'mum. Kata Imam Nawawi berkata, kata Nawawi telah berkata Imam Ibnu Munzir, kata Imam Ibnu Munzir telah berkata Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri telah berkata, Sufyan bin Uyainah telah berkata, ulama-ulama jamaah daripada penduduk ahli Kufah, ulama-ulama di Kufah semua kata la qira'ah 'alal ma'mum, sebagai makmum tak perlu baca apa-apa. Bukan Abu Hanifah saja kata lagu tu, seluruh ulama Kufah cakap lagu tu. Bahkan di antara yang kata lagu ni siapa dia? Ibnu Uyainah. Siapa Ibnu Uyainah? Sufyan Ibnu Uyainah. Imam Syafi'i dengan Al-Humaidi pergi belajar agama dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pergi belajar agama dengan Az-Zuhri. Ini guru Imam Syafi'i. Dia kata sebagai makmum kita tak usah baca apa-apa. Jadi bukan Abu Hanifah saja berkeseorangan dalam bab ni. Pasal apa Abu Hanifah kata lagu tu? Ini pandangan yang pertama. Sebab dia kata hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya. Abu Hanifah dia pegang hadis ni. Siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam, man salla khalfal imam, siapa yang sembahyang di belakang imam, fa inna qira'atal imam lahu qira'ah. Fatihah imam dikira Fatihah Fatihah makmum. Maka sebagai makmum dia tak usah duk baca apa-apa. Dia pegang dengan hadis tu. Tapi tuan kitab kita ni kata hadis ini adalah hadis yang dhaif kerana seluruh jalur-jalurnya tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Pada pandangan tuan kitab kita ni hadis ini dhaif. Tetapi Syekh Nasaruddin Al-Albani dalam buku dia Sifat Salat Nabi, ketika dia menghuraikan hadis ni, dia kata keliru besar siapa yang menganggap hadis ni dhaif. Keliru besar.
Kerana kata Syekh Nasaruddin Al-Albani, hadis ni juga di antara hadis yang dipertahankan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kalau kita kata kedudukan hadis ni paling rendah dia hasan, dia bukan dhaif. Hadis ni juga diterima oleh kibarut tabi'in. Kita ada sigarut tabi'in, ada kibarut tabi'in. Imam Syafi'i kata, kalau satu hadis dipakai oleh kibarut tabi'in, maka dia diterima di dalam asas agama. Kerana kibarut tabi'in, mereka belajar dengan sahabat Nabi. Mereka tabi'in yang belajar dengan sahabat Nabi. Mereka hebat. Maka ada kaedah dalam kita kata kaedah mengistimbatkan hukum. Kalau kibaru tabi'in yang cakap, maka Imam Syafi'i kata itu adalah hujah. Dan semua kibaru tabi'in, para tabi'in yang besar-besar ni, mereka semua mengambil hadis ni sebagai hujah. Di antaranya kita sebut nama tadi, Imam Ibn Munzir yang disebut oleh Imam Nawawi, As-Sawri, Ibn Uyainah dan jamaah min ahli Kufah, semua terima hadis ni. Tapi tuan kitab kita ni, dia kata hadis ni hadis yang dhaif. Itu pada pandangan sisi dia. Tak apa ikhwan, kita baca kitab orang, kita tak perlu taksub dengan orang. Kita tak perlu taksub, kita tengok pandangan lain. Itu satu hadis. Yang kedua, hadis Imran bin Husain, bahawa Nabi SAW solat zuhur, lalu ada seorang lelaki baca di belakang Nabi, Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika selesai solat, Nabi tanya, siapakah yang membaca tadi? Atau Nabi tanya, siapakah pembaca tadi? Maka seorang lelaki berkata, aku. Dalam riwayat kata, dengan begitu bergegas, dia kata, ahadza. Atazah tu dia pakai sabdu. Kata, ahadza. Hadza ana. Dia kata hadza. Dia atazah tu dia bersabdu dengan nak tunjuk kata apa, dia jawab tu dengan tergopoh-gapoh. Bila Nabi tanya siapa yang baca, dia jawab dengan tergopoh-gapoh. Dia kata saya. Apa Nabi kata? Nabi kata, sungguh aku mengira bahawa sebahagian daripada kalian tadi telah mengganggu bacaan aku. Hadis ni ada sahih riwayat Imam Muslim. Bila Nabi semayang, Nabi jadi imam, sahabat pelan-pelan duk baca surah dalam sembahyang dia sebagai makmum. Tiba-tiba dia tak sedar bacaan tu sampai kat Nabi. Habis sembahyang, Nabi kata siapa yang baca? Dia mengaku dia baca. Nabi kata sesungguhnya bacaan hang tu kacau aku. Daripada hadis ni, ulama-ulama di Kufah, termasuk Sufyan bin Uyainah, termasuk termasuk Imam As-Sawri, termasuk Imam Ibn Munzir, termasuk di kalangan mazhab besar Abu Hanifah tu Nu'man, daripada hadis ni ada larangan makmum membaca dan Nabi tegur. Nabi tak benarkan makmum baca. Maka terus mereka ni kata tidak ada bacaan untuk makmum. Makmum, nama kata makmum, tak usah baca apa. Yang kata wajib baca Fatihah ni untuk imam dan sembahyang seorang-seorang. Makmum tak usah kira sembahyang apa. Pandangan yang pertama ni kata dia tak wajib baca apa-apa. Kandungan hadis ini adalah larangan mengeraskan suara ketika membaca di belakang imam pada saat-saat sirriyah, sebagaimana jelas terlihat. Di antara isi hadis ni, makmum tak dibenarkan baca. Kerana Nabi dengar dia baca Sabbihisma rabbikal a'la. Bukan hadis ni saja ya ikhwan, ada hadis lain. Sahabat ikut pelan-pelan Fatihah Nabi. Nabi dengar. Lepas tu Nabi kata, siapa ganggu aku? Nabi menganggap bacaan makmum adalah gangguan kepada diri dia sebagai imam. Al-Khattabi menyebut setelah Nabi tegur benda ni, sahabat menghentikan tabiat membaca di belakang Nabi. Al-Khattabi kata, sebelum Nabi tegur, semua mereka baca di belakang Nabi. Bila Nabi tegur aja, daripada tarikh tu Nabi tegur, semua stop, dah tak baca apa-apa dah. Maka itu menunjukkan makmum tak payah baca apa-apa. Yang ketiga, pada dasarnya membaca Fatihah tidaklah wajib menurut Hanafiyah, sehingga makmum tak wajib membacanya. Pada hukum asal sebagai makmum, apa dia? Hadis sebut, hadis Bukhari sebut, yang kita dah jumpa dah, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, dijadikan imam untuk
diikuti. Nabi kata iza kabbara fakabiru, bila imam takbir baru kau takbir. Wa iza raka'a farka'u, bila imam raka' baru kau raka'. Wa iza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu, bila imam kata sami'allahu liman hamidah, Nabi kata kamu kata rabbana walakal hamdu. Wa iza sajada fasjudu, bila imam sujud baru kamu sujud. Maka asas dalam sembahyang makmum ikut imam. Sehingga ada dalil lain kata makmum wajib baca Fatihah, barulah dia wajib. Tapi tak ada dalil lain mewajibkan makmum baca Fatihah. Yang adanya al-imamu dhamin, imam menanggung bacaan makmum, itu yang ada. Maka siapa jadi imam, bacaan dia adalah bacaan makmum, maka makmum sengap saja. Tapi penulis kitab kita ni kata dia tak setuju dengan pandangan Abu Hanifah ni. Dia kata ini adalah pendapat tertolak sebagaimana tak samak lagi. Dia kata tak ada. Dia marah kat Abu Hanifah. Kita ikhwan, kita belajar, kita kena ada pemikiran yang waras. Jangan kita apa pun kita kena baca semua. 3 pandangan dah baru baca satu. Kata An-Nawawi ni dalam Majmu', kata An-Nawawi la tujibu 'alal ma'mum, makmum tak wajib baca apa-apa. Kata Abu Qadi, kata Al-Qadi Abu Tib wal Abdari, kata Al-Qadi Abu Tib dan seorang nama ulama bernama Al-Abdari. Biasa dengar tak nama ni? Al-Abdari. Hamba abdi bisa dengar lah. Al-Abdari tak bisa dengar. Al-Qadi Abu Tib tak bisa dengar. Bila kita baca Majmu' ada nama ni. Dia kata apa? Dia kata an Abi Hanifah, daripada Abu Hanifah, anna qira'atul ma'mum ma'siyah. Kalau makmum baca juga Fatihah di belakang imam, tak kira sembahyang apa, dianggap maksiat. Dianggap maksiat. Ini dinakalkan oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Anna qira'atul ma'mum ma'siyah, sesungguhnya bacaan makmum di belakang imam maksiat. Pasal apa maksiat? Sebab Nabi, kita akan jumpa hadis, Nabi sebut apabila imam baca kau kena dengar. Dan Quran kata dekat kita, Quran kata bila dibacakan ayat-ayat Quran, kamu kena diam dan dengar. Tiba-tiba kamu dengar imam baca, kamu pergi baca, kamu khilaf dengan Quran, kamu buat maksiat. Kata penulis kitab kita ni, apa nama dia ikhwan? Baca sampai dekat muka surat 300, nama dia tak apa lagi. Nama dia Abu Malik Kamal bin As-Said Salim. Dia kata dia tak setuju dengan Abu Hanifah. Anda tengok, ini nama dia ilmu. Kita boleh tak setuju dengan orang? Boleh. Dengan syarat tak ada dalil yang tepat dalam bab tu. Kalau ada dalil tak boleh tak setuju, kena setuju dengan dalil. Selagi kita kata dalil tu tak jelas, kita boleh bagi pandangan kita, boleh. Cuma kita hari ni diajak takut bagi pandangan. Agama ni jadi satu benda yang eksklusif, hak satu orang. Dia saja boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Kita diajak macam tu, agama kita diajak macam tu. Kita ni tak boleh cakap lah pasal agama, pasal kita ni apa? Kita ni orang awam, mereka ni semua benda sahabat tanya Nabi, semua benda Arab Badui tanya Nabi, Nabi jawab. Tak ada. Agama ni kita belajar, kita tahu dia bukan hak ustaz, dia bukan hak siapa, dia hak semua. Agama ni hak semua orang. Dalam isi kita apa agama kita ada tulis tak? Ada tulis kan? Apa? Agama kita dalam isi agama apa? Dalam pasport apa? Islam yang mana? Yang kita tak boleh komen. Islam yang menjadi hak satu orang aja. Islam tu kita anuti. Bukan Islam yang ada dalam 30 juzuk Quran dan dalam hadis-hadis Nabi, ataupun Islam yang disebut oleh surah Al-Maidah ayat ketiga, telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu. Pasal apa kita tak boleh komen agama kita? Pasal apa kita tak boleh cakap pasal agama kita? Kita tak boleh cakap lah pasal kita tak belajar. Kalau kita belajar, siapa kata kita tak boleh cakap? Kita kena belajar sampai kita boleh bagi pandangan.
Hak kita bagi pandangan. Kita dengar penulis kata dalam bab ni, dia kata dia tak setuju dengan Abu Hanifah. Tapi kita dengar dah hujah Abu Hanifah, kita dah dengar dah hujah Abu Hanifah. Dari segi mazhab, ikhwatul iman, wujud mazhab yang menyatakan tak perlu baca Fatihah sebagai makmum, tak kira sembahyang tu imam baca pelan ke, imam baca deras, tak kira, sebagai makmum zik mulut kita. Baca juga maksiat. Okay, based on scholar, based on Islamic scholar, is it true? Based on Islamic scholar, ada tak ada fatwa macam ni? Ada. Kita sembahyang, Allahu Akbar sembahyang, kita pun duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan kita ni jenis, kita ni makhluk istimewa kan. Siapa baca kita boleh dengar. Betul tak cik? Kita makhluk istimewa. Kita dalam imam duk baca lam yakunil ladzina kafaru, kita duk baca Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah, kita dah lagi telinga kita tu serobong besar. Dah lagi tahu. Amboi sampai menguat, tak menguat langsung mulut. Kita dah lagi mata kita satu macam je lagu duk galing kawan tu. Ni mulut duk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, Wahabi tu kan. Bukan Wahabi, Abu Hanifah. Rupanya selama ni kita duk lepas satu label pergi kat dia. Salah. Tu bukan Wahabi, tu Abu Hanifah. Abu Hanifah tu dia beranak tahun 90 Hijrah. Dia mati 150 Hijrah. Wahabi pun tak ada lagi tentu. Kita dah pergi bagi satu 80. Saya rasa nanti habis yang 2 betul ni. Syah lah pakcik balik Kelantan ni, saya tengok lain sikit lah. Talam saya lupa bawa mai pakcik. Talam pakcik saya tinggal kat rumah. Talam beli kat Bukit Bunga, saya tinggal kat rumah pakcik. Abu Hanifah beranak tahun 80 Hijrah. 80 Hijrah. Baik, tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua kata makmum membaca suratul Fatihah pada salat-salat yang sirriyah, tidak pada salat-salat jahriyah. Ini adalah mazhab jumhur. Pandangan yang kedua kata sebagai makmum kita hanya baca Fatihah bila kita tak dengar imam baca apa-apa, baru kita start baca Fatihah. Kalau rakaat tu imam baca Fatihah deras, dia baca surah deras, kita tak usah baca apa-apa. Ini siapa yang kata macam ni? Dia kata ini adalah mazhab jumhur. Apa makna jumhur? Ini adalah menjadi fatwa di kalangan majoriti ulama jumhur. Dia jumhur, kebanyakan ulama suka macam ni. Di antaranya ini pendapat siapa? Pendapat Az-Zuhri, pendapat Imam Malik, pendapat Ibnu Al-Mubarak, dan pendapat lama Imam Syafi'i, dan pendapat Muhammad sahabat Abu Hanifah. Muhammad ni siapa dia? Muhammad Hasan Syaibani. Ini pendapat Muhammad Hasan Syaibani, dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. An-Nawawi sebut benda yang sama dalam Majmu' Ikhwan. Kata Imam An-Nawawi, qala Az-Zuhri wa qala Malik wa qala Ibnu Mubarak wa qala Ahmad wa qala Ishaq la yaqra'u fil jahriyah. Kata Imam Nawawi, berkata Imam Az-Zuhri, sahabat tadi, siapa dia Imam Az-Zuhri? Imam Syafi'i mengaji dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah pergi mengaji dengan Imam Az-Zuhri. Imam Syafi'i punya guru, punya guru. Dia kata apa? Kata Nawawi, telah berkata Az-Zuhri, telah berkata Imam Malik. Imam Malik ni siapa dia? Imam Malik ni dengan Imam Syafi'i guru lagi satu. Dan kata Abdullah bin Mubarak, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i ni siapa dia? Terkadang-kadang dia guru pada Imam Syafi'i, terkadang-kadang Syafi'i guru pada dia. Betul tak pakcik? Pakcik gelap manis ha?
Dia bilang betul. Dan waqala Ishaq ni siapa dia? Ishaq bin Rahawih, kawan rapat kepada Imam Ahmad. Mereka ni semua kata apa? Az-Zuhri, Imam Malik, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih. Mereka ni kata apa? La yaqra'u fil jahriyah. Kalau imam tu semayang dan kita dengar bacaan dia, sebagai makmum kita tak sah baca apa. Wa tujibu al-qira'ah fi sirriyah. Tapi wajib kita baca Fatihah bila kita tak dengar imam baca. Kita kena baca Fatihah. Tengok dia baca kat lagu ni ikhwan. Kata tuan kitab kita, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa hujah dia? Tengok hujah dia. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Quran, maka dengarlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Hujah daripada Quran. Apa beza pandangan yang kedua dengan pandangan yang pertama tadi ni? Apa beza? Beza dia, pandangan yang pertama kata semua jenis semayang makmum tak payah baca apa. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata kita sebagai makmum tak usah baca bila kita dengar bacaan imam di telinga kita. Imam baca Fatihah kuat, 2 rakaat isyak, kita tak usah baca. 2 rakaat ke belakang isyak, kita baru baca. 2 rakaat awal maghrib, kita tak usah baca Fatihah. 1 rakaatnya akhir maghrib, baru kita baca. Lohor asar 4 rakaat kita baca, pasal kita tak dengar apa. Jumaat 2 rakaat, dua-dua kita tak baca apa. Subuh 2 rakaat, kita berjemaah, imam baca darah, kita tak baca apa. Sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang imam baca kuat-kuat ni, tarawih nak main ni. Tarawih ni kira kita tak baca apa. Siapa kata? Depa kata, bukan mamak ni kata. Masalah depa ni duk dengar kata Halim Hasan kata, tu depa duk marah. Apa satu dia ni duk pergi kata tak boleh. Bukan dia ni. Dia kan duk marah kat dia ni. Denny ni duk baca kitab kawan ni. Kita duk baca kitab apa? Majmu'. Majmu' ni tiang seri fiqh Imam Syafi'i. Bukan saya seorang ada kitab ni. Semua orang 22 jilid punya ada. Boleh buka, boleh baca. Masalah dia bila kita segan nak baca, segan nak rujuk, tak jumpa. Bila bacaan tu imam baca slow, kita baca Fatihah. Bila imam baca kuat, kita tak diwajibkan baca apa-apa. Apa hujah dia? Ayat Quran. Apa kita nak kata? Ayat Quran. Dia buat main ayat Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 204, Allah berfirman, wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan Quran, fastami'u lahu, hampa semua kena dengar. Wa ansitu, hampa semua kena diam. La'allakum turhamun, barulah hampa mendapat rahmat daripada sisi Allah. Satu. Yang kedua, hujah depa apa dia? Depa buat satu hadis Nabi sebut, innamal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Jika imam bertakbir, maka hampa semua bertakbir. Jika imam mula membaca, maka hampa semua diam. Hadis ini riwayat siapa ya ikhwan? Hadis ini adalah hadis Imam Muslim. Tapi tuan kitab kita ada komen tentang hadis ni. Dia komen apa? Dia kata para ahlul hadis mengilal hadis ni. Maksud dia apa? Para ulama hadis kata hadis ni ada kecacatan yang tersembunyi. Di mana ikhwan? Pada perkataan hadis ni, wa iza qara'a fa ansitu. Walaupun hadis ni riwayat Muslim, sebahagian ulama hadis kata yang sebenar-benar hadis ni innamal imam liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Hadis stop di situ. Adapun kalimah wa idza qara'a fa ansitu dia panggil apa? Dalam ilmu hadis dia panggil apa? Waham rawi. Maksud dia apa? Rawi memasukkan pandangan dia sebaris dengan hadis. Perawi hadis, dia memasukkan pandangan dia sebaris dengan hadis. Kata tuan kitab kita,
Pun hadis ni juga, kalau antum tengok dalam sifat solat Nabi, Syekh Nasruddin Albani dia hurai panjang tentang hadis ni. Dia kata sesungguhnya yang sebenarnya dia adalah hadis. Ada sedikit kekeliruan di kalangan rawi, tapi dia adalah hadis, dia kata. Albani mempertahankan hadis ni. Hadis ni boleh dijadikan hujah. Sebab apa? Antara hadis ni dengan ayat Quran tadi dia masuk. Dia masuk, tak mana dia masuk, dijadikan imam untuk diikuti. Bila imam takbir, kamu takbir, dan bila dia baca, kamu diam. Sama tak dengan ayat tadi? Bila dibaca ayat Quran, kamu kena dengar, kamu kena diam. Kata Syekh Nasruddin Al-Albani, di sini nampak sangat hadis ni sama dengan ayat Quran. Maka dia dapat dijadikan sebagai hujah. Tapi tuan kitab kita ni dia macam dia tak apa setuju lah. Dia tak apa setuju. Sebab dia duk kena bincang panjang dalam masuk. Dia kata hadis ni kita tak sebelah, kita reserve hadis ni sebab dia ada banyak perbincangan. Albani kata salah cakap begitu. Sebab dia adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Imam Muslim. Yang ketiga, apa hujah dia apa? Hadis Ibnu Syihab dan Ibnu Akimah dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai daripada salat di mana bacaannya dijaharkan, maka beliau bertanya, adakah salah seorang di antara kalian yang membaca bersama aku tadi? Lalu seorang menjawab, ada wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya aku katakan, jangan ada yang mengganggu bacaan aku. Maka orang-orang pun berhenti membaca di belakang Nabi SAW ketika Nabi mengeraskan bacaannya dalam solat-solat yang jahar, sejak mereka mendengar hal itu daripada Nabi SAW. Hadis ini hadis sahih, riwayat Abi Daud, riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kalau hadis tadi diragukan sahih dia, yang ni tak diragukan sahih. Nabi kata apa? Aku tak mau dengar dah siapa baca masa aku baca. Aku tak mau dengar dah. Maka sahabat pun stop bacaan dia pun selepas itu. Menurut sebahagian ulama, tuan kitab kita kata, menurut sebahagian ulama hadis ni mansuh hukumnya membaca di belakang imam pada salat-salat jahriyah. Hadis ni memansuhkan hukum. Hadis ni memansuhkan hukum baca di belakang imam. Kita tak wajib baca di belakang imam. Kalau sembahyang tu imam baca kuat-kuat berdasarkan hadis ni. Dan lagi satu, berdasarkan hadis, man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa solat mengikut imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Hadis ini tuan kitab kita kata hadis yang dhaif. Tuan kitab kita kata dhaif. Albani lagi sekali dalam sifat solat Nabi, dia hurai panjang hadis ini. Dia kata hadis ini sahih. Yang ni yang buat kita duk baca, duk pening kepala apa ni. Dia ni pun bukan calangnya orang. Albani pun bukan kecil punya anak. Kita tengok kepakaran masing-masing bidang apa. Albani kepakaran bidang hadis, tarjih hadis, takhrij hadis, tahqiq hadis, tu bidang dia. Adapun tuan kitab kita ni bidang dia perbandingan. Dia bidang perbandingan. Dia kumpul semua kerja dia banding bagi kita tengok. So kita ambil manusia ni bidang dia masing-masing. Ada doktor, kita panggil sahabat doktor. Kata doktor apa? Saya doktor. Doktor apa? Doktor dah bahagian gigi. Pakcik pun doktor, tapi PhD punya doktor. Tetap panggil pakcik cek gigi, jahanam gigi kawan tu. Kira semua sihat. Pasal memang PhD tapi bidang pakcik lah. Sahabat bidang gigi. Kata kawan tu sakit jantung, panggil doktor gigi. Dia lagu duk cabut gigi selai lagu duk cabut. Pasal apa? Jantung. Nak bagi jantung tu hilang, duk cabut habis 32 gigi. Panggil doktor jantung lah. Albani bidang dia apa? Bidang dia mentasahihkan hadis, so kita pakai kepakaran dia. Tak salah pun. Itu kepakaran dia, kita pakai ya. Maka walaupun kita baca kitab kawan ni, kitab apa nama sahabat kita ni, tuan guru kita ni, syekh kita ni, ustaz kita ni, al-fadil kita ni, tapi kita juga merujuk kepada kepakaran orang lain.
Kita tak baca satu buku, lepas tu kita jumut dengan pandangan orang tu saja. Tak, kita baca banyak tempat. Maka yang benarnya hadis yang didhaifkan oleh tuan kitab kita ni, dia mempunyai penguat yang begitu banyak menyatakan dia adalah sahih. Albani kata sekurang-kurang kedudukan hadis ni, kalau kita tak mau kata dia sahih, dia adalah hasan. Sekurang-kurang kedudukan dia adalah hasan. Dan inilah yang dipegang oleh ulama-ulama di Kufah. Di Kufah ada siapa ikhwan? Ada Anas bin Malik. Di sebelah sana ada siapa? Ada Abi Darda. Ada, saya cerita lah. Kufah ni tempat sahabat Nabi banyak. Baik, kata dia, berdasarkan hadis ni, maka siapa jadi imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Baik, kita baca sampai takat ni ikhwan, kita jumpa dua pandangan. Apa hukum makmum membaca Fatihah di belakang imam? Satu kata tak ada baca apa, sebagai makmum sengak. Tadabbur wa tafakkur. Apa? Tadabbur, merenung bacaan imam dan memikirkan ayat-ayatnya imam baca. Itu kerja makmum. Itu kerja makmum. Dan ini adalah kerja qiraatul qalbi. Ini bacaan hati, bukan bacaan mulut. Imam baca surah apa pun, imam baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kerja kita fikir dan renung makna dia. Kalau imam baca alam nashrah, kita duk sibuk baca Fatihah, bila kita nak ambil khusyuk dalam solat, tak ada khusyuk kita. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, dia kata kalau imam baca deras, kita dengar, imam baca slow, baru kita baca. Pun nampak macam sama. Pasal apa? Solat ni kan, satu nak ikut imam, kedua nak ambil khusyuk. Kalau imam duk baca, kita baca, imam duk baca, kita baca, bila tu? Baik. Pandangan yang ketiga, makmum harus membaca pada salat-salat sirriyah maupun jahriyah. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i. Oh, dia kata. Pandangan yang ketiga, sembahyang tu hang dengar imam baca ke, hang tak dengar imam baca ke, hang sebagai makmum kena baca Fatihah. Ini pandangan yang ketiga. Dia lawan dengan pandangan yang pertama. Dia lawan dengan pandangan yang pertama. Pandangan yang pertama kata semua solat tak payah baca. Pandangan yang ketiga ni kata kena baca semua solat. An-Nawawi sebut dalam Al-Majmu', dia kata apa nama? Al-qira'ah khalf al-imam hiya qaulul aktsar ahlul ilmi min as-sahabatin nabi wat tabi'in. Dia kata yang suruh baca Fatihah di belakang imam dalam apa sembahyang sekalipun, ini aksar ahlul ilmi. Banyak ulama sebut macam ni. Di kalangan sahabat, di kalangan para tabi'in pun ada. Satu qaul dalam mazhab Imam Malik pun kata lagu tu. Satu qaul daripada pandangan Abdullah bin Mubarak pun kata lagu tu. Imam Syafi'i pun kata macam tu dia kata. Apa hujah pandangan yang ketiga? Tengok dia kata, dalam pendapat barunya dan sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i ada dua, qaul qadim dengan qaul. Jadi qaul qadim dia kata sama macam pandangan yang kedua tadi. Qaul lama Imam Syafi'i kata makmum tak usah baca apa kalau dia dengar imam baca. Itu pandangan dia yang lama. Pandangan dia yang baru, dia kata kena baca. Kena baca. Dan ini juga mazhab Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ini juga mazhab yang dipilih oleh Syaukani, oleh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin pun pakai pandangan ni. Ni pendapat yang rajih berdasarkan hadis-hadis berikut. Tuan kitab kita bila sampai yang ketiga, dia cungkir naik pandangan ni, dia kata aku suka yang ni. Ini ikhwan, bila kita baca buku siapa pun, yang tu kena hati-hati. Supaya kita tak terpengaruh dengan penulis, itu penting. Kita ambil ilmu dia, kita ambil input ilmu yang dia bagi, pemikiran dia tu jangan masuk kat kita. Itu penting. Pasal apa? Pasal kita nak baca banyak lagi tulisan orang. Kita nak lihat lagi hujah-hujah banyak lagi. Dia sampai atas sini, dia punya nak kata hak ni betul. Dia kata Syekh Utsaimin pun sokong yang ni. Kita bila dengar Utsaimin, kira jantung kita stop lah. Dengar Utsaimin ni kita nak lawan tak berani. Utsaimin ulama yang besar, mutaakhir. Tapi tak apa, kita dengar apa dia nak kata. Apa hadis dia? Abdullah daripada Ubadah bin Samit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Itu hadis
Nabi kata tidak sah sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis Bukhari dan Muslim. Kita berdasarkan hadis ni, Nabi kata la salata, tak ada sembahyang. Liman lam. Bagi siapa-siapa liman, bagi siapa-siapa lam yang tidak yaqra, baca bi Fatihatul Kitab, Fatihah. Dan Nabi guna dalam bentuk nakirah, siapa-siapa. Liman kan? Siapa-siapa, umum. Apa jenis sembahyang, siapa saja sembahyang, dia tak baca Fatihah, tak ada sembahyang. Yang kedua, dia bawa satu hadis lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj thalathan ghairu tamam. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imam faqala iqra biha fi nafsik. Barang siapa mengerjakan salat dan tidak membaca Fatihah di dalamnya, maka sembahyangnya terputus. Khidaj. Khidaj bukan makna terputus, cacat. Sembahyang dia cacat, ada cacat sembahyang, ada tempang sembahyang dia. Beliau mengucap 3 kali, tidak sempurna. Khidaj bermakna tak sempurna. Dikatakan kepada Abu Hurairah, sesungguhnya kami salat di belakang imam. Abu Hurairah kata, bacalah dalam hatimu. Ini hadis Imam Muslim. Abu Hurairah kata sebagai makmum, hang baca. Bacalah iqra fi nafsik. Habis tak ada baca dalam hati hang. Tang baca kena baca. Dia buat hadis ni. Maka dia nak abang kata hadis-hadis ni menunjukkan wajib baca. Syekh Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi, dia jawab lagi sekali. Dia jawab. Dia kata pun ada pun hadis yang kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis ni dia kata, maksud hadis ni tak sah sembahyang bagi orang yang tak baca Fatihah. Hadis ni dia kata, kalau kita buat ayat sama dengan ayat, kita kata tak anak kita umur 8 tahun, kita kata tidak ada agama bagi orang yang tidak sembahyang, sedangkan umur anak kita 7 tahun. Kita panggil anak kita umur 7 tahun, kita kata tak ada agama bagi orang yang tak sembahyang. Baik, bahasa kita tu apa faham? Tak ada agama bagi orang yang tak sembahyang. Kalau nak jadi orang Islam, kena sembahyang. Budak tu umur 7 tahun. 7 tahun semua orang tahu dia tak wajib sembahyang. Tapi kita, kenapa kita ucap kalimah tu? Nak habaq kat dia kata sembahyang tu besar. Bukan kita hukum dia. Kita bukan hukum anak kita. Kita panggil budak belum balik ni. Umur 9 tahun. Saya tanya, balik tak lagi? Dia pula tanya kita, pakcik, budak lah kita kan, dia tanya balik. Tetap dah balik lah. Kata, hang tak balik lagi. Umur-umur pun lembek lagi. Ni pakcik nak abang. Tidak ada agama bagi orang yang tak sembahyang. Dia tak balik lagi. Budak tak balik, tak wajib sembahyang. Tapi kita kata ayat tu ke dia sebagai apa? Sebagai nak bagi tahu kat dia satu pengetahuan. Sembahyang tu besar. Ada tak ada ayat tu kita nak hukum dia? Tak ada. Cuma nak kata sembahyang tu besar. Albani kata inilah rentak Nabi sebut kepada sahabat, tidak ada sembahyang bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, habang kata Fatihah tu besar. Walaqad atainaka sab'al minal mathani wa Qur'anil azim. Kami turunkan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang besar. Nah, habang kata kelebihan Fatihah tu besar. Bukan nak abang kata tak baca Fatihah batal sembahyang, kata Albani. Albani huraian panjang dalam kitab dia huraian panjang. Hadis ni memang cerita tentang kelebihan Fatihah dengan sembahyang, tapi hadis ni kata dia tak ada langsung unsur kata wajib baca Fatihah. Kalau satu orang tu dia sembahyang seorang-seorang, dia baca Fatihah. Dia jadi imam, dia baca Fatihah. Tapi yang kita duk bincang ni bukan imam, bukan sembahyang seorang-seorang. Kita duk bincang ni makmum. Makmum ni dia bukan sembahyang seorang. Makmum ni dia bukan imam. Makmum ni satu kelompok manusia duduk di belakang satu orang. Dan kita duk bincang pasal kelompok ni. Mereka ni wajib tak baca Fatihah? Albani kata tak ada langsung riwayat kata mereka wajib baca. Tapi kalau mereka nak baca, mereka boleh baca.
Tapi wajib tak ada, kata Albani. Dan dia bawa lah hadis-hadis ni semua sebagai perbincangan. Tapi tak apa ikhwan, kerana yang bercakap ni semua ni kita kata al-faqih belaka, kita dengar, kita susun. Cara kita susun, letak Quran depan, lepas tu hadis Nabi yang sahih, lepas tu nombor 3 kita letak apa, macam mana sahabat faham semua nas-nas yang ada ni, kita faham. Dia bawa satu hadis lain untuk menyatakan Fatihah tu wajib baca. Dia bawa hadis Abi Hurairah ni, iaitu Abu Hurairah kata habis tak ada kena baca Fatihah dengan hati. Dia kata dua hadis di atas mengkhususkan keutamaan ayat Quran, sedangkan hadis yang menyatakan apabila imam membaca maka diamlah dengan dikecualikan bacaan Fatihah bagi makmum. Apatah lagi tambahan apabila imam membaca maka diamlah, termasuk tambahan yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis tadi tuan kitab kita dia komen, hadis Imam Muslim tadi. Imam Abi Daud menyatakan tambahan tersebut tidak sahih. Dalam hadis Imam Muslim dia tambah perkataan wa idza qara'a fa ansitu. Abi Daud kata tambahan itu bukan dari Nabi tapi daripada rawi yang tambah. Ini pandangan tuan kitab kita. Tambahan tersebut tidak sahih. Demikian pula penilaian Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Darul Qutni dan Abu Ali An-Naisaburi. Kesepakatan ahli hadis tersebut tentang kedhaifan harus lebih diutamakan daripada penilaian sahih oleh Imam Muslim. Oh, dia kritik Imam Muslim. Jangan main-main kawan. Imam Muslim kena kritik. Imam Muslim pergi ambil hadis tu pun dalam Sahih Muslim. Imam Muslim kata sahih, dia kritik Imam Muslim. Dia kata walaupun yang kata sahih tu Imam Muslim, kita boleh kritik. Dia ni tak boleh lama duduk Malaysia. Dia duduk Malaysia lama, dia terkena. Apa duk pergi kritik orang tak tentu hala. Dia bercakap dari segi knowledge, ilmu. Kita bercakap dari segi emosi. Kita kalau main satu orang kafir tanya kat kita, apalah hampa orang Islam duk kata hampa tak sembah tokoh berhala, hampa sembah Tuhan tu di Mekah duk ada seketul. Kita angkat bangku lagu nak balik lah. Kita terus dia ni harbi, terus kita panggil harbi. Dia ni kafir harbi ni. Kita pasal kita tak ada jawapan. Kita tak ada jawapan, lepas tu kita tak tahu nak jawab macam mana. Angin kita sudah naik. Kemudian tengah hari tadi kita balik nak makan nasi, bini tak masak, kita kena pergi kedai. Semua tu dia campur, kita ambil kursi balik pergi kawan. Kita tak ada lagu nak istighfar, nak bagi tenang Ustaz, lagu nak telefon siapa, apa aku nak jawab kat kawan ni. Kita tak ada macam tu. Kita tengok dia ni sudah kritik Imam Muslim. Kita kata jahanam buku kau ni. Bukan jahanam, ini cara ilmu. Ilmu boleh dikritik. Tapi seperti saya kata tadi, apa yang saya kata? Syekh Albani membela hadis ni dalam sifat salat Nabi. Dia bela hadis ni. Dia kata hadis ni adalah hadis yang sahih dan keliru kalau mereka kata hadis ni hadis yang tak dapat diterima. Itu satu kekeliruan. Kerana yang cakap tu pakar dalam bidang dia. Terima lah tuan. Yang cakap tu pakar. Kan kita pergi jumpa doktor jantung. Doktor jantung kata awak ada jantung. Kita dengar-dengar. Alamak, ada jantung. Doktor kata bukan kata awak ada jantung, saya apa ada jantung juga. Saya terkejut pasal apa. Awak ada jantung, saya ada jantung. Habis matilah saya lah. Pasal apa nak mati pula? Jantung awak sihat. Oh, dengar alhamdulillah. Ayuh basikal cerdas start kereta motor semua balik. Sampai di rumah, bomoh kata jantung berlubang. Balik lagu semput. Panggil satu bomoh apakah? Bomoh tengok dia layak, potong limau terbalik. Potong limau terbalik. Bomoh lagu duk golek kepala buat macam cicak man. Bomoh kata jantung ada masalah. Doktor jantung tadi. Doktor jantung ambil nala punya wire jolok masuk dalam perut, lagu duk pitos keluar dekat kamera. Keluar gambar kita ni. Jantung cantik. Bomoh tengok limau terbalik. Limau pula limau purut. Bukan sebarang limau purut. Terbalik. Doktor kata bomoh kata jantung ada lubang.
Kita kata dekat bomoh, tadi saya baru balik jumpa pakar jantung. Dia kata okey. Bomoh kata ada 2 ekor jin kat dia. Ada 2 ekor jin kat dia. Jin tu sudah tutup. Yang keluar jantung tu jantung orang lain, bukan jantung hang. Kita nak percaya yang mana? Ni nak cakap sebagai manusia dianugerahkan otak dan boleh berfungsi. Nak percaya yang mana? Ni zaman teknologi ni. Nak percaya yang mana? Nak kena buat istikharah ke? Oh, dia kata keliru. Dia buat lagu keliru. Buat macam hantuah kan, pergi dekat tingkap, akukah benar, jebakkah benar. Lagu keliru. Bomohkah benar, pakai jantungkah benar. Ya Allah, usalli sunnatal istikharah 2 rakaat. Tak payah keliru lah mangko. Oh, dia nak cakap kawan ni lah, dia pakai jantung, dia lepas kamera masuk dalam jantung. Dia bagi tengok dekat monitor skrin. Dia bagi tengok jantung macam mana duk lompat peluk-pelak. Jantung isap okok lagu mana, jantung isap ganja macam mana, jantung yang tak isap apa-apa macam mana, cantik. Semua boleh tengok. Takkan nak istikharah lagi kot. Albani ada bidang kepakaran dia. Kita pakai cakap dia dalam bidang kepakaran dia. Dan tak salah. Dan tidak salah pun. Baik, dia kata. Di antara alasan yang menguatkan pengkhususan tersebut adalah, dia kata ada lagi satu hadis lain yang menceritakan kepada kita, hadis Ubadah bin Samit. Dia kata, kami salat subuh di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi baca dan kehilangan dan kelihatan beliau mendapat kesulitan dalam membaca. Setelah selesai, beliau bertanya, "Ala'allakum taqra'una khalfa imamikum?" Qulna na'am hadza ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Nabi kata barangkali kalian juga ikut membaca di belakang imam kalian. Kami jawab benar dengan suara yang lereh, dengan suara yang slow. Dia kata na'am ahadza. Maksud dia apa? Dia cakap tu dengan ni duk tercungap-cungap. Ya, dia jawab lagu tu. Maka Nabi kata janganlah lakukan kecuali membaca Fatihah, kerana tidak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Hadis ini hadis hasan riwayat Abu Daud. Lagi sekali Albani komen. Albani kata berdasarkan hadis ni kita tak boleh halang orang baca Fatihah di belakang imam. Tetapi dia mau tahu masa bila dia nak baca. Sebab ada larangan daripada Nabi, bacaan dia ganggu bacaan imam. Albani dia ambil jalan tengah. Makmum kita nak kata wajib baca Fatihah untuk bacaan imam yang deras, tak boleh kata wajib. Kemudian kita nak larang makmum baca, tak boleh pasal ada hadis macam ni. Albani kata kita ambil jalan tengah. Jalan tengah, jalan yang baik, jalan yang adil, jalan yang benar. Dia kata seperti pandangan Imam Syafi'i yang lama. Baca masa tak dengar imam baca apa. Baca masa kita tak dengar imam baca apa. Bila kita dengar imam baca apa, tak usah baca apa-apa. Dia kata pandangan ini berdasarkan pada dalil dan lebih adil secara ilmu. Kalau ada orang dia nak baca tiap-tiap rakaat sebagai makmum, dia nak baca, Albani kata kita tak boleh halang dia. Itu hak dia. Tapi dia kena ingat ada beberapa benda. Satu, dia baca, dia tak boleh ganggu kawan sebelah dia. Dia tak boleh sampai doa iyyaka na'budu. Imam tak dengar tapi kawan ni dengar. Kawan ni baru Ar-Rahmanir Rahim, dia dah na'budu. Kawan ni pun dah pergi ikut na'budu. Pasal dia baca darah. Itu satu benda kena ingat. Salah. Bacaan kita masuk dalam telinga orang dalam sembahyang, salah. Apatah lagi kalau bacaan kita sampai didengari oleh imam, jauh lebih menyimpang daripada hadis-hadis yang ada. Hadis-hadis yang ada. Dan diriwayatkan lagi satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata barangkali kalian membaca di belakang imam pada saat imam sedang membaca, mereka menyatakan sesungguhnya kami memang melakukan itu. Nabi kata aku duk baca hampa ikut kah? Sahabat kata ya. Beliau kata jangan lakukan kecuali salah seorang daripada kalian membaca Ummul Kitab atau membaca Al-Fatihah.
Nabi seolah-olah kata, apa aku tak mau dengar hangpa baca, melainkan aku dengar baca Fatihah saja. Lagi sekali Albani kata menunjukkan hebatnya Fatihah tu, keutamaan Fatihah tu wujud. Makmum boleh baca Fatihah berdasarkan hadis ni. Nabi kata, aku tak mau dengar hangpa baca apa, melainkan kalau nak baca juga Fatihah. Albani kata, tempat dari mana? Bila kita tak dengar imam baca, di situlah tempat kita baca Fatihah. Tapi kita ni duk baca pandangan yang ketiga. Ini semua hujah-hujah pandangan ketiga untuk menyatakan wajib kita baca Fatihah dalam semua rakaat sembahyang. Adapun mereka yang mendakwa bahawa hadis Abu Hurairah mansuh, hadis-hadis yang memerintah untuk membaca, maka sesungguhnya Al-Hazami mendakwa sebaliknya dalam kitab dia Al-I'tibar. Dia menempatkan hadis-hadis yang mewajibkan membaca Fatihah dan menghapuskan hadis-hadis yang berisi larangan membaca Fatihah. Ada satu ulama pula nama dia Al-Hazami, pun tak bisa dengar juga. Hazami ni kalau di Malaysia nama penyanyi lah. Hazama. Oh silap Pak Long. Ma ni bukan mi. Siap Pak Long. Saja saya baca silap Pak Long betul. Di Malaysia nama penyanyi. Al-Hazami tulis satu kitab Al-I'tibar. Dia sanggah siapa yang kata tak payah baca Fatihah. Dia kata wajib baca Fatihah. Dia punya kitab. Dia buat riwayat-riwayat dia. Dan benar. Dan yang benar adalah tidak ada dalil yang mendakwa yang pertama dan yang kedua. Penulis kitab kita kata apa? Pandangan Abu Hanifah, pandangan Imam Syafi'i yang lama. Abu Hanifah kata makmum tak payah baca apa-apa. Pandangan Imam siapa-siapakah pandangan yang kedua tadi, dia kata baca ketika kita tak dengar imam baca. Bila imam baca kita tak payah baca. Dia bila sampai atas sini, dia kata dua-dua pandangan tu tak usah layan. Yang tu semua hujah tak kuat. Dia kata oleh kerana itu harus dikembalikan pada kaedah penggabungan dan pentarjihan. Hal ini mengingatkan kerana perkataan, maka orang-orang berhenti membaca pada saat salat yang dijaharkan adalah sisipan daripada perkataan Az-Zuhri sebagaimana disebut dalam riwayat Imam Ahmad. Dia kata, bila Nabi tegur para sahabat, jangan baca dah lepas ni di belakang aku, sahabat semua tak baca. Perkataan tu ada dalam hadis. Dia kata perkataan itu adalah pandangan Az-Zuhri. Bukannya hadis pun, pandangan Az-Zuhri dia kata. Al-Bukhari menyepakati hal ini dalam kitab dia tarikhnya. Demikian juga Abu Dawud, Ya'qub bin Yusuf, Az-Zuhli, Al-Khatabi dan selainnya. An-Nawawi berkata, ini adalah persoalan yang tidak diperselisihkan di kalangan mereka. Penulis berkata, jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada yang bisa dijadikan sebagai hujah sehingga gugurlah semua perbantahan tersebut. Wallahu a'lam. Dia kata, tak ada apa pun kita nak boleh buat sebagai hujah. Ikhwan, tajuk kita makmum membaca Fatihah di belakang imam. Ada 3 pandangan ulama. Ada khilaf para ulama. Satu benda kita mahu tahu satu, ikhwan. Bila kata khilaf, bermakna tidak ada dalil yang jelas. So kita, ikhwan, boleh berbagai-bagai benda. Satu, memilih satu daripada 3 tadi. Yang mana kita nak ambil, kita ambil. Boleh. Pasal dia adalah khilaf yang mu'tabar. Satu. Ataupun yang kedua apa dia? Daripada 3 tu, kita compare. Kita tengok mana yang lebih kuat sikit hujah dia. Kita ambil yang tu. Pun boleh. Tak ada masalah. Ataupun kita ambil mazhab tarjih. Tarjih maksud dia apa? Kita pilih yang mana paling sahih. Bukan kita pilih sekadar kok yang mana paling jelas hujah dia. Kita nak pilih yang tu. Pun boleh. Baik. Saya tak membuat keputusan lagi pasal kita ada satu lagi tajuk kecil, iaitu kapan seorang makmum membaca Fatihah di belakang imam. Bukan kapan kita nak kapan imam tu. Dah imam tu kita tak kapan lagi. Bila yang kata makmum nak baca Fatihah ni? Okey, kita dah sepakat tadi ada 3 kan? Tadi ada 3 pandangan. Satu kata makmum duduk diam. Satu. 2, pandangan yang kedua kata makmum diam ketika imam baca. Bila imam baca, makmum diam. Bila imam baca tak dengar, baru makmum start baca. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga dia kata apa? Baca dalam semua rakaat.
Habis ada imam baca Fatihah, kita pun jalan kita punya Fatihah dalam semua rakaat kita. Baik, dia buka satu tajuk kecil. Apa dia? Kapan seorang makmum baca Fatihah di belakang imam? Bila? Kalau kita ikut pandangan yang ketiga, kena baca, makmum kena baca. Kapan? Kapan dia nak baca? Tengok. Kita tengok apa dia nak sebut. Baik, telah ditegaskan bahawa membaca Fatihah adalah rukun yang harus dikerjakan pada tiap rakaat, baik dia sebagai imam, sembahyang sendirian maupun sebagai makmum. Lantas, bilakah seorang makmum membaca Fatihah pada sembahyang yang bacaan derah ni, bacaan jahriyah ni? Bila? Tengok bahasa dia, ikhwan, tengok bahasa dia. Dia kata, ada yang menyatakan jika imam diam antara bacaan Fatihah dan surah, masa tu kita baca Fatihah. Bila imam diam, imam pun waladdallin, amin, dia diam sihat. Dia diam situ, kita jalan kita punya Fatihah. Saktah dia panggil. Saktah bainal Fatihah wa surah. Dia berhenti pasal dia nak baca surah. Satu. Dua, ada yang menyatakan dia mengikuti bacaan di belakang imam, ayat demi ayat. Dia follow imam. Imam baca bismillahirrahmanirrahim, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dia pun alhamdulillahirabbil alamin. Imam Malik ar-Rahmanir-Rahim, dia pun ar-Rahman. Ikut step by step, follow. Kata penulis kitab kita ni, inilah yang paling utama. Dia pergi kata pula, ni yang paling bagus. Dia kata, bukan saya kata, saya baca dia kata. Dia kata ni paling bagus. Apa dia? Follow. Kita follow imam. Jadi tempat nak baca Fatihah ni dua tempat aja. Satu, bila imam berhenti Fatihah nak memulakan surah, kita kena baca. Itu tempat dah. Ataupun tempat yang lagi satu, follow step by step, harfan bi harfin, kalimatan bi kalimatin, ikut serentak. Dan dia kata ikut tu bagus. Pasal apa? Pasal dia kata dilihat daripada dua sudut. Pertama, dia tak perlu mengakhirkan isti'azah dari tempatnya semula, iaitu setelah dia membaca iftitah, atau mengulanginya lagi ketika nak membaca Fatihah. Dia kata, pasal apa dia kata lagu tu? Sebab kita pun baca iftitah, imam pun baca iftitah, kita bagi satu auzubillah, satu bismillah, jalan bih. Kita tak payah nak buat dua bacaan. Dah baca iftitah, lepas tu stop pula, dengar imam baca, lepas tu nak ulang balik Fatihah. Kita dah baca dua kali bacaan. Dia kata tak payah. Satu isti'azah, satu basmalah, satu Fatihah. Follow imam terus. Dia kata yang ni bagus. Dan jika dia membaca isti'azah pada tempatnya di awal dan mengakhirkan Fatihah hingga saat imam membaca surah, dia baca iftitah, dia baca isti'azah, imam pun baca juga. Imam baca iftitah panjang, dia baca pendek, maka dia berhenti awal lah. Selagi imam start aja baca Fatihah, dia boleh ikut sampai habis Fatihah imam. Ataupun yang kedua, dia cukup mengucap amin sekali saja ketika dia selesai, dan imam juga selesai daripada membaca Fatihah, supaya antara dia dan imam ada satu amin. Di sini tempat yang terbaik. Pasal apa ya kawan? Pasal Nabi kata, man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang wafaqa, siapa yang kena sepakat amin dia, amin imam, amin malaikat, Allah ampun dosa dia. Jadi kita tak payah buat kita satu amin, imam satu amin, tak payah. Kita follow dia, selagi dia pun amin, kita pun amin. Dia kata mudah-mudahan amin tu sepakat. Dia kata macam ni. Tak mana kita nak baca Fatihah, dia kata dekat sini. Ikhwan, kita
Kita fikir Kita fikir. Satu, dijadikan imam untuk diikuti. Ada tak riwayat sahabat follow Nabi baca, lepas tu Nabi tahu, Nabi tegur? Ada tak riwayat tu? Ada. Satu. Ada satu. Dua, sembahyang ni kita nak khusyuk. Pasal tu kita baca bab syarat nak jadi imam. Betul tak? Surah mau ada. Hina manyi satu orang hengau jadi imam. Mulih manyi ni hengau ni jadi imam. Mulih? Mulih macam mana nak leh mana orang hengau ni alungunah Tuhan. Nabi hina boleh honor. Boleh honor. Nak boleh honor. Macam apa? Ganggu. Benar mana? Hengau ni tu ni ganggu hina. Ni menyama. Allah ni apa dia kata? Dia baru iya kena na'budu, kita dari ya udah amin. Baru dia kata hangko dengan nyamu. Angku baru iya kena na'budu. Hina kata nak kami dengar macam dalin. Dia kacau. Pasal sembahyang ni nak khusyuk. Bila kita duk pergi follow bacaan imam macam tu, kita boleh khusyuk. Syekh Sabit dalam kitab dia kata apa? Syekh Sabit kata annal qira'ah ma'al imam la sabila ilaih. Dia kata kita nak pergi baca di belakang imam ni tak ada jalan. Sebagai makmum dia kata tak ada jalan. Dia kata famata yaqra, bila nak baca? Fa in qila yaqra fi saqtah al-imam, kalau hang kata kita baca Fatihah masa imam berhenti baca Fatihah, kalau hang kata masa tu, Syekh Sabit kata qulna, kami jawab as-sukut la yalzimu al-imam. Apabila imam diam di situ, tak ada satu riwayat kata bila Nabi diam sahabat buat lagu tu, tak ada. Kalau ada, tentu sahabat akan riwayat daripada kita. Di situ tempat baca Fatihah. Lah ni kita duk kata macam bahasa tuan kitab kita kan. Dia kata ada orang kata, ada ulama kata baca di situ, ada ulama kata baca di sini. Bila dia duk kata ada ulama kata, maksud dia riwayat yang tepat tak ada. Kalau riwayat yang tepat tak ada, macam mana hampir letak tang situ paling afdal? Kalau masalah itu paling afdal, sahabat akan cerita pada kita tang mana paling afdal, dan sahabat akan pulun baca Fatihah tang situ. Tapi tak ada satu riwayat. Abu Hurairah kata Nabi takbir sembahyang, Allahu Akbar, takbiratul ihram, lepas tu Nabi diam. Sakata baina takbir, kan? Nabi diam. Lepas Nabi kata Allahu Akbar, Nabi diam. Habis sembahyang semua, Abu Hurairah tanya kat Nabi, ya Rasulullah, pasal apa bila Rasulullah takbiratul ihram, lepas tu Rasulullah terus tak baca Fatihah, Rasulullah nanti diam sah? Pasal apa ya Rasulullah? Apa Nabi jawab kat Abu Hurairah? Nabi kata aku baca doa, Allahumma ba'id wa baina khatayaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Nabi kata aku baca doa, ya Allah, hanjauhkanlah aku dengan kesalahan aku macam mana hanjauhkan timur dengan barat. Bagi aku jauh daripada silap ni sejauh macam tu. Maka Nabi saktah ni, Nabi diam dalam sembahyang ni. Satu, lepas takbiratul ihram diam sat. Makmum tak dengar Nabi baca apa. Lepas Nabi kata Allahu Akbar, sahabat tak dengar Nabi baca apa. Pasal apa? Pasal Nabi baca iftitah. Satu. Yang kedua, Nabi diam dalam sembahyang bila? Lepas Nabi baca waladhdallin, semua kata amin, Nabi diam sat, supaya ada pemisahan antara Fatihah dengan surah dan ada pertukaran nafas. Saktah yang kedua di situ. Bila Nabi berhenti pasal nak abang kata ni Fatihah dah habis, lepas tu dia nak mula baca surah, dan tak sahabat nak perhabis Fatihah time tu? Tak, dan pasal Nabi diam tu sat sangat. Waladhdallin, amin, nak tukar nafas aja. Nak tukar nafas baklong kan? Bila kita tukar nafas, diam lagu tu. Tukar nafas tu kita panggil saktah, diam.
Diam Ustaz. Sakata. Nabi diam. Tu kan? Lepas tu dengar dah. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Bila Nabi diam tukar nafas, sahabat pun pulun baca Fatihah. Dan ke habis? Tak dan. Syekh Sabit kata, famata yaqra, bila nak baca Fatihah ni? Kata Syekh Sabit, dia kata la sima wa qad wajadna wajhan li qiraati ma'al jahri. Syekh Sabit kata, apatah lagi setelah kita baca, kita dapat satu benda. Bila imam baca derah, kita ada kerja kena buat. Apa kerja kita? Wahiya qiraatul qalbi bitadabbur wat tafakkur. Bila imam baca, kita dengar, kita kena tadabbur, kita kena tafakkur. Syekh Sabit kata, wa hadha nizamul Quran wal hadis wa hafazal ibadah. Inilah cara Al-Quran untuk dapat khusyuk dan memelihara ibadat salat. Imam baca, kita tadabbur, kita boleh dengar, kita mengikuti kekhusyukan kita tu, kita larut dalam bacaan dia. Dan ini adalah cara kita memelihara ibadah wa mura'atu sunnah, dan inilah cara kita menjaga sunnah-sunnah dalam sembahyang. Dan lebih-lebih kata Syekh Sabit, wa amalun bitarjih, inilah amalan yang telah ditarjihkan, yang telah diputuskan dalil dia yang kuat. Siapa putih benda ni? Az-Zuhri, Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ishaq, wa nasarahu, dan telah dikuatkan fatwa ni, wa rajahahu, disokong fatwa ni oleh Ibn Taymiyah, Syekhul Islam. Kata Syekh Sabit. Jadi ikhwan, kita baca semua ni, kita nampak yang paling masuk dengan ni adalah pandangan yang kedua. Tapi saya tak boleh paksa. Ada 3 pandangan. Sahabat nak ambil yang mana? Sahabat kena mengelak terpengaruh dengan pemikiran saya. Sahabat kena elak. Tempih siap-siap. Nampak lagu kawan ni nak pukau aku. Tempih bang. Baca Alam Nasyrah ke, Inna Anzalna ke, baca. Saya tak boleh pengaruh orang. Jangan benarkan saya pengaruh orang. Saya kata tujuan kita mengaji ni apa dia, ikhwan? Nak dapat kecerdasan ilmu. Nak bagi ilmu kita ni hidup. Kita tak mau terpukau dengan orang. Kita dengar ada Abu Hanifah hujah dia macam mana. Kita dengar ada mazhab Syafi'i hujah macam mana. Kita dengar mazhab Malik dan mazhab Ahmad hujah dia macam mana. So, dengan ilmu yang kita ada ni, kita compare yang mana lebih masuk dengan sifat sembahyang tu dan kedudukan kita sebagai makmum. Orang putih kata, make your personal decision. Boleh faham? Nak terjemah lah? Tak boleh. Kat G10 dah. Kalau terjemah jadi 10 suku. Pakcik boleh faham, pakcik? Buat satu keputusan kita. Bila kita ada buku, kita boleh tengok lah. Sampai kita main tajuk yang kita baca ni, masa bila nak baca Fatihah tu, kita dapat dah buat keputusan. Imam duk baca Maliki Yaumiddin, kita duk ikut Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lagu duk ikut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Soalan kita satu, sahabat ada buat lagu tu tak? Tak ada riwayat. Sahabat tak buat. Maka kita kekalkan pandangan sebagai satu pandangan, tapi bila kita nak pakai dia sebagai amalan, pastikan kita ada dalil yang kuat. Saya kata berdasarkan apa yang saya boleh rumuskan, pandangan yang kedua daripada 3 pandangan itu nampaknya lebih kuat. Iaitu apa dia? Bila imam baca Fatihah, kita senang, kita diam. Bila imam baca pelan, barulah kita menjalankan kita punya Fatihah. Kalau nak. Kalau tak mau, tak apa. Pasal apa? Di atas makmum tak dituntut baca apa-apa. Habis hadis tadi, hadis yang kata tak ada sembahyang kalau tak baca Fatihah, itu untuk imam dan untuk orang sembahyang sendiri-sendiri. Untuk makmum, hadis tu tak masuk. Pasal ada banyak hadis lain kata iza raka'a farka'u. Macam mana antum nak buat? Hadis Bukhari ni. Bila imam rakaat, kamu mesti rakaat. Macam mana nak buat? Kalau kita nak habis Fatihah, hadis ni kata bila imam rakaat, kamu mesti rakaat.
Kalau kita ikut pandangan yang keempat, imam rokok, kita mesti habiskan Fatihah. Tapi hadis kata kena rokok. Pandangan tu kata kena habiskan Fatihah. Yang tu satu pandangan. Yang ni hadis. Antum nak buat macam mana? So bagi otak kita ni, orang Kelantan kata biar berberi. Berberi ni maksud dia apa? Ya, kita boleh dengar, kita boleh angkat nafas, kita boleh tengok, kita boleh, tapi nak pandangan macam tu, itmi'nan, kita jadi tenang, kita jadi seronok, nak macam tu. Maka kita tak ajak pekah kepada orang rigid dengan satu pandangan, mesti macam ni, tolak yang ni tak, mesti mau dengar semua dan buat keputusan kita. Siapa tak boleh halang kita? Kita dah dengar dah semua, buat keputusan. Apa yang Ibn Taymiyah kata, apa yang Syekh Sabiq sebut, apa yang Syekhul Islam, apa nama Syekh Albani sebut, apa yang ulama-ulama mutaqaddimin semua sebut, susun, buat keputusan. Secara ilmu, saya kata pandangan yang kedua lebih kuat. Bila kita tak dengar imam baca, kita boleh baca. Itu tempat dia. Bila orang tanya, famata yaqra, bila kita nak baca, kita kata iza sakatal imam, bila imam diam, kita tak dengar bacaan imam, kita mulalah baca. Tapi tengah-tengah kita duduk baca, imam rokok, kita pun rokoklah. Hadis kata macam tu. Oh, kalau macam tu awak khilaf dengan mazhab, sikit tak apa, jangan khilaf dengan hadis. Apa kata menteri nikah kahwin? Salah jugalah. Kan Puspawangi tanya dia. Puspawangi bukan hadis Bukhari tau, ni Puspawangi. Puspawangi tanya dia, apa hukum seorang lelaki masuk ke rumah satu perempuan, suami tak ada? Oh, dia kata salah besar. Kalau macam tu kekanda salah lah. Ya salah jugalah. Tapi jangan bimbang. Ini undang-undang dalam negeri, kekanda yang bikin boleh padam. Padam tu pergi jadi musang menjanggut tu. Pasal nak padam undang-undang pergi jadi musang menjanggut. Hukum Tuhan tak boleh faham, tak boleh padam. Sunnah tak boleh padam. Sikit khilaf dengan satu dua pandangan ulama, tak ada masalah apa. Asalkan kita khilaf dengan pandangan. Kita khilaf dengan Abu Hanifah, kita khilaf dengan Imam Malik satu dua pandangan, kita khilaf dengan Imam Syafi'i satu dua pandangan, tak apa. Nahnu rijal, humur rijal wa nahnu rijal, kata Abu Hanifah. Mereka rijal, kita pun rijal. Mereka orang biasa, kita orang biasa. Tak ada apa-apa. Tapi jangan khilaf dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kalau siapa-siapa nak baca, nak ambil pandangan Imam Syafi'i pun tak salah, dia boleh buat. Tapi dia kena follow betul-betul pandangan-pandangan tu macam mana kedudukan hukum ni. Kita ingat balik ikhwan, yang kita baca hari itu, apa kata Imam Ibn Taymiyah pada muka surat 259. Dia kata apa? Dia kata ketahuilah, dia kata bahawa permasalahan pendapat dalam masalah ni tidaklah runcing, dia kata. Benda ni tak besar mana. Oleh kerana itu tidak selayaknya bersifat fanatik pada satu pendapat dan berlebih-lebih di dalamnya. Jangan, dia kata. Jangan fanatik. Kita berhak pegang apa yang kita nak pegang. Saya secara peribadi, saya pegang pandangan yang kedua. Imam baca, saya tak mau baca. Pasal apa? Dalil kuat. Buka sifat solat Albani, dia hurai panjang. Buka Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyah, dia hurai panjang. Buka Syaukani Nailul Autar, dia hurai panjang. Al-Muhalla Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia hurai panjang. Walaupun dia pakai pandangan kena baca, tapi dia bagi hujah-hujah orang lain. Al-Majmu' kita duk baca ni, Nawawi dengan adil bawa. Dia bawa pandangan-pandangan yang dia sokong, dan dia bawa pandangan yang balas dengan dia. Semua tu kita baca. Maka pandangan peribadi saya kata imam baca, kita tak mau baca. 2 rakaat sembahyang jemaat, kita sengak. 2 rakaat sembahyang raya, kita sengak. 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat sembahyang tarawih, Allahu Akbar, duk bangkit. Kita tak penat. Yang penat imam. Pasal bang nak jadi imam? Jalan ambil. Waladhalin, amin, dia pun tukar nafas. Dia baca watin ke, dia nak baca wadduha ke, dia punya pasal. Yang kita tahu dia rokok, kita rokok. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tercungak dia. Jari tunjuk tu, yang tercungak dia. Pasal dia jadi imam. Dia. Kita relax. Kita boleh senyum lagi. Yang duk kena ambil nafas, duk kena minum air, dia. Cantik.
2 rakaat sembahyang raya, walaupun puasa ada lagi, saja sebut 2 rakaat sembahyang raya, kita sengap saja. Ajar kita takbir ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabih dia baca, hal atar dia baca, dia rokok, kita hanya khusyuk dengan bacaan imam. Saya memilih pandangan yang kedua pada hemah saya. Sahabat boleh pilih yang mana? Kata Imam Ibn Taymiyah, adapun fanatik dalam masalah ni dan masalah yang macam ni, maka ini semua menjadi punca kepada bala. Jangan fanatik. Jangan pergi kata hang mesti baca Fatihah. Kalau hang tak baca Fatihah sebagai makmum, batal sembahyang hang. Tak boleh kata macam tu. Kalau macam tu, batal habis sembahyang Abu Hanifah, batal habis sembahyang mazhab Imam Malik, batal habis ulama-ulama guru Imam Syafi'i ini, batal habis sembahyang mereka. Pasal mereka kata tak payah baca. Aku tak tahu. Pasal tu hang tak tahu. Hang habaq hang tak tahu. Dia kata yang tu semua aku tak tahu. Yang aku tahu wajib baca. Yang hang tahu, yang hang tak tahu banyak lagi. Maka jangan kata wajib baca. Kita kata boleh baca dan boleh memilih nak baca. Tadi tempat dah imam sengap, kita baca. Tak baca pun tak ada masalah. Boleh Udin? Bapa Udin? Udin kalau boleh, bapa dia pun nanti boleh lah. Okey, clear khatul iman. Ada masalah kata Jok ni nak tanya? Pakcik, ada yang tak clear ke? Masalah tentang saf. Boleh pakcik? Sikit boleh? Dalam sunnah adakah mihrab? Ni mihrab ni. Okey. Yang dia kata dua masjid tu, bagaimana kalau masjid yang ada tembok di lah. Sebab ni ke itu ada tembok, tu mana yang dia cakap. Yang kita ada dalam fak, masukkan rumah. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pakcik kata dalam Islam ni adakah mihrab? Saya kata wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Sekadar yang saya tahu, kewujudan mihrab ni, Masjid Nabawi ada mihrab, tapi bukan besar lagu ni, dia lopak dia kecil je. Nanti kita tengok dalam tarikh seperti tarikh Al-Baghdadi atau Tarikhul Islam, dia kata kewujudan mihrab pada zaman tak ada mikrofon, apabila suara tu dilantunkan ke depan, dia menemplok ke belakang. Mihrab diwujud macam mikrofon. Maka menyebabkan para ulama tidak berselisih besar tentang mihrab. Masjid Nabawi kalau kita pergi tu di kawasan Raudah, dia ada mimbar asal dan dia ada mihrab asal. Lepas tu dia perbesar ke depan, itu mihrab nombor 2. Mihrabnya imam sekarang ni duduk di situ, tapi dia tak buat besar, dia buat kecil je. Bagi kita besar. Kalau masjid tu lagi besar lagi, dia punya lopak tu jadi besar. Jadi kalau pakcik tanya saya dalam Islam ada tak ada mihrab, saya kata wallahu ta'ala alam, kewujudan mihrab telah membantu solat berjemaah. Dan Masjid Nabi sebagai simbol ada 2 mihrab di situ. Lengkok tempat imam duduk tu kan, memang ada. Dan kita tak katalah dia sesuatu yang bid'ah. Macam kita kata kewujudan mimbar. Mimbar ni ada. Apa fungsi dia? Fungsi dia supaya makmum nampak siapa yang baca khutbah, dan orang yang baca khutbah ni nampak semua yang ada. Jadi bentuk mimbar tu macam mana? Itu di atas kita punya kepandaian lah. Tak mesti macam ni dan tak mesti macam mana. Janji orang boleh tengok kawan tu berdiri, itu fungsi mihrab, itu fungsi mimbar. Fungsi mihrab, dia nak bagi suara tu melantun.
Kita kata zaman kita hari ni, kita ada mikrofon semua dan kita nak buat satu masjid tak ada mihrab. Boleh tak boleh? Boleh. Dia bukan syarat buat masjid kena ada mihrab. Dah. Tapi apabila kewujudan dia mendatang manfaat pada jemaah, para ulama menerima dia dengan dada yang terbuka. Maka tak ada lah salah apa-apa. Sama dengan kalau orang buat membar macam ni, pakcik, ni angkat naik sampai tinggi. Makmum dengar khutbah lagu tu punya langut. Kita kata apa punya membar ni? Kan? Kita bukan kritik membar, kita kritik tinggi sangat. Hai, semua habis-habis khutbah lagu duk urut tengkuk. Kita kata apa punya tinggi, kawan duk belakang okey. Kawan duk depan memang dia yang ditunduk ah. Tunduk tu alhamdulillah lah, jahanam ambil. Selamat lah. Maka kita kata mai satu masjid, dia kata saya tak mau buat membar. Saya tak mau buat membar. Saya hanya buat satu ketil batu tinggi lagu tu ada roda. Bila nak baca naik atas tu. Bila tak ada kami simpan masuk store. Kita kata it's up to you lah. Pasal maksud daripada membar tu nak bagi orang nampak siapa bercakap. Orang kata masjid kami ni memang belah imam ni tinggi, belah makmum ni rendah. Pasal tu kami tak buat membar. Okey. Orang semua nampak. Okey, tak ada apa-apa. Dia bukan satu perbincangan yang besar. Boleh. Jadi kalau kita macam masjid kita ni dah ada mihrab lagu ni kita guna, dan imam mesti rapat dengan dinding. Jangan mihrab duduk sini macam kita duduk sembahyang selalu, tapi alhamdulillah dah cantik dah. Cantik dah. Kita tak boleh tengok awal-awal sampai baca baru nampak. Daripada awal kita duduk cakap dia tak boleh pergi. Dia kena tengok dalil-dalil dia. Imam duduk. Dia sejadah besar ni, dia tak main peranan apa. Dia sejadah kecil halus tu. Halus itu kena hampak ralat dengan dinding. Ujung sejadah tu kena dinding. Ataupun sutrah. Macam ni. Tiang ni kita boleh panggil sutrah. Maka ujung sejadah imam yang dia nak sujud tu, ujung tu kena sutrah. Itu adalah sunnah. Kalau mihrab ada, imam duduk dengan mihrab 4 hasta jauh, tidak sunnah. Yang sunnahnya kena ada satu orang berani pergi ambil sejadah tu, pergi hampak depan sutrah. Kalau beranilah. Tak berani jangan. Ni semua 3, 2, 4 mandatory, kerja berat. Jangan buat pasal. Boleh baca nah? Wallahu alam. Yang kedua baca. Ya. Wallahu taala alam. Ada satu kitab nama Fathul Mu'in. Kitab ni dia lebih masyhur dalam mazhab Syafi'i, Fathul Mu'in. Dia kata apa? Dia kata ruang lingkup, saya ambil contoh masjid ni. Masjid ni yang dipanggil masjid ni yang kita tutup ni. Kita buat pintu. Yang tu kita tak boleh bagi masjid pasal kita tutup sana bilik ayam. Jangan siapa pergi nampak sejadah situ. Pasal kita tutup. Di sini kita tutup dengan pintu. Bila jemaah masuk. Kita kata siapa pun tak boleh duduk di luar sehingga kawasan penuh ni dipenuhi dengan jemaah. Bila dalam ni dah penuh dah, macam kita belajar hari tu, barulah satu di luar sana kita hampak sejadah. Di sana dah penuh, barulah di atas tanah sana boleh hampak sejadah yang kita baca sampai ke seberang sungai, semua boleh hampak. Ni kita panggil haram ni, kawasan haram ni. Kawasan ni adalah masjid. Dalam mazhab Syafi'i yang kita kurung ni saja tahiyatul masjid. Yang luar daripada pintu tu tidak ada tahiyatul masjid. Di situ kita panggil penyambung dah. Jemaah kita penuhkan saf ni. Katalah saf ni tak penuh. Mai satu kawan pakcik dia pergi di luar satu, Allahu akbar. Ni tak penuh. Dia dianggap putih saf. Pakcik ingat tak yang kita baca dalam bab saf panjang? Bila soalan sahabat kita tanya, kalau kita sembahyang di padang, adakah saf kita tu panjang nak pergi? Tak. Kita kata tak kan? Imam akan menentukan batas saf pertama, batas saf kedua. Imam kata saya mau kita ada 300 orang. Saya mau satu saf 50 orang. Maka kita kena patuh. Dia buat dah satu saf 50 orang. 50 orang. Saf 2. Semua dia bawa 50 orang. Imam akan tentukan. Mai satu kawan, dia nak jadi 51 duduk ujung sana. Dia dianggap keluar saf. Pasal imam akan tentukan batas saf itu.
Ya. Yang dikatakan bacaan imam supaya ada makmum. Adakah perlu makmum mendengar apa Al-Fatihah daripada ayat pertama? Oh, kita baca Al-Fatihah imam supaya Al-Fatihah makmum. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah Maha mengetahui. Pakcik boleh faham lah? Sahabat kita kata yang dikatakan bacaan imam, bacaan makmum tu, adakah makmum kena dengar daripada mula sampai habis? Kita kata tak. Yang dimaksudkan dengan bacaan ini adalah suara imam tu baca deras. Bukan dia dengar sebiji-sebiji. Kalau dia masbuk, imam dia tak dengar. Dia masbuk, dia main-main, imam duk baca, dia dengar. Habis dia tak dengar pada awal. Tetap bacaan tu bacaan dia. Pasal apa? Dikira suara yang deras. Itu adalah masa imam baca dengan kuat. Maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Itu Abu Hanifah, semua bacaan dalam sembahyang imam, bacaan makmum. Maka tak mesti kita dengar pendek ke, dengar habis tak habis, tak. Apa yang imam baca adalah bacaan kita. Maka jangan mufarraqah dengan imam. Boleh nak? Wallahu a'lam. Ya Ustaz Fauzi. Dan ni 11.30 baru ada. Ni apa hal ni? Yang mana rumah dekat boleh lah pergi ambil. Tak ada lagu satu. Dalam kawasan ni tak ada. Ni betul ayat ni tak boleh kongsi satu orang. Boleh? Ada boleh. Tak apa taimum pun boleh. Boleh, tak ada hal. Ayat tak ada. Kita punya mengaji sampai ayat tak ada. Mengaji sangat. Tadi saya pulih sampai ayat tak ada. Sampai ayat tak ada. Baik baca. Jadi kita berhenti tang sini ya. Kita berhenti pada muka surat 264. Kita sambung lepas raya. Lepas raya. Kitab ni kita tak baca adalah kita sambung lepas raya. Yang kitab bulan puasa tu kita baca kitab lain Yalah ikhwan, kadang-kadang dia main tak ada ayat lagu ni, dia main lah kita nak semayang macam mana. Bagi siapa-siapa yang ada ayat depan dia, ayat sebotol macam ni, dan dia boleh ambil wuduk, dia ambil lah wuduk. Ambil yang wajib-wajib, sudahlah. Bagi siapa-siapa yang tak ada ayat, dan kawan tu pun lagu tak ada haria kat dia apa-apa, kawan tu pun duduk seria, aku ambil dah tinggal setengah. Sekiranya aku bagi aku nak terkencing, tak mampu aku. Kawan tu tak baca pula. Kencing ni boleh istinja. Kita bawa tisu ke apa ke, kita boleh kepai-kepai tisu tu jadi macam bulat, kita boleh buat 3 bucu istinja. Cuma dia yang timai tak apa syok tu tak. Dia biasa duk basuh perhabis satu tong ayam. Hari ni dia istinja kepai lagu tu, dia nanti alamak. Mau cantik, mau pergi sakit perut, lagi cantik. Lagi cantik. Dia nak jadi rapelah, lagi cantik. Kan? Jadi kalau kawan tu tak bagi ayat, kita tak ada ayat. Tak ada ayat, kita tayamum lah. Tanah tangan kita ni, kita boleh lantai pasir yang ada. Tangan kita ni letak atas lantai pasir. Tak usah dah tengok kucing ke anjing ke, tak usah tengok ah. Depa nak tengok kita, depa punya pasal. Kita jangan tengok depa. Tak kira pergi tanya kat anjing tu, hang lalu kat sini dak. Jangan duk tanya, ambil api kat dia. Quran kata sa'ida. Sa'ida apa? Permukaan tanah. Tanah tu basah pun tak apa, tanah tu kering pun tak apa. Sa'ida. Letak tangan kita, satu macam kita punya ribai, buang tajam-tajam tu, bismillah, niat dalam hati kita, aku ambil, aku tayamum nak sembahyang. Ingat, kita tayamum nak sembahyang. Pasal apa? Pasal tak ada ayat. Letak pula lagi satu, hak tajam-tajam tu ada ribai apa? Basuh gelang tangan kita. Kiri pi kat kanan sampai gelang tangan, kanan mai kat kiri sampai gelang tangan. Habis. Tak payah lerek sampai sini. Nak lerek sampai sini pun boleh. Tapi takat ni pun telah ada riwayat yang sahih. Cukup, boleh dah sembahyang. Tapi satu, Sayyidina Umar kata, siapa tak puas hati dengan taharah ni, Tuhan tak akan puas hati dengan dia. Dia duduk ambil tu, lagu duduk main.
Itu macam ni nak sembahyang pun dia lupa dah 3 mazhab tadi, dia ingat nombor 4. Nombor 4 aku buat sendiri, dia kata. Siapa tak puas hati dengan cara Nabi, Sayyidina Umar kata Tuhan tak akan puas hati dengan dia. Kena yakin, bismillah je dah. Kalau ada ayat, ambil ayat. Kalau orang tak mau kongsi ayat, tak ada, saya mau sembahyang. Ha? Pun boleh, tapi sana lebih afdal lah. Ha. Tapi sini pun boleh, kapek tampak. Ha? Tampak lagu tu. Dia bukan mesti debu naik po hacim. Dah, bukan debu macam tu. Orang kita punya duk faham debu ni sampai muka jadi bedak selepung. Dah, bukan macam tu. Permukaan tanah Sa'idah tak berdebu pun tak apa. Ni kapek ni kita pakai kan, macam atas kapal terbang. Takkan kita nak pergi beli debu taimu punya orang jual, lalu duk potong, tuang katok-katok bagi hancur. Pramugari mai tanya, what is it dia tanya. Kita kata sebelum aku hariang pergi bang. Aku nak sembahyang. Dah hang satu orang tak sembahyang duk tanya what is it pula. Tak payah ha. Kalau saya atas kapal terbang, saya suat dengan saya tempat orang duk jalan. Pasal situ tentu tapak kaki orang kena. Saya letak situ, satu macam yang buat lagu tu, tak lagi satu macam yang buat lagu tu. Kawan duk sebelah lagu duk usyar kita. Kata silap mata, dia duk buat. Tak. Tayammum nama dia. Tulis sebenarnya. Ya. Dapat dia kata memanjangkan daripada satu bahasa apa selesai pada hari surah tu nama dan surah dan bid'ah tuan. Tak faham. Dia diam tu terlampau lama. Dia kata bid'ah dalam surah. Kan kata imam sakta. Imam diam kan. Tak lepas. Ha. Tapi dia lama diam dia tu. Sudah makmum dia macam Fatihah. Ya. Dia kata itu bid'ah. Kita tak kata bid'ah. Sebab apa? Sebab kalau nak kata riwayat ada tapi tak sahih. Dia tak sahih. Di antaranya yang bawa riwayat ni adalah Hasan Basri. Hasan Basri bawa riwayat ni. Dia bertanya, Nabi ni kalau dalam sembahyang, Nabi ni diam berapa tempat? Berapa tempat? Maka sahabat Nabi seorang bernama Imran bin Husain, dia tanya dekat Ubay bin Ka'ab. Ini disebut oleh Nawawi dalam Majmu'. Bila jadi balah di kalangan mereka, orang tanya dekat Hasan Basri. Hasan Basri kata, seingat akulah di kalangan para sahabat ada menyebut benda ni. Nabi berhenti 2 tempat. Satu lepas takbiratul ihram, dia berhenti saatnya Abu Hurairah tanya tu apa dia. Lagi satu lepas dah dia baca Fatihah, dia diam. Maka bila sahabat Nabi bagi tahu pandangan dia, maka jadi khilaf. Imran bin Husain di antara sahabat yang meriwayatkan juga tentang sifat solat Nabi. Dia kata Nabi tak pernah diam. Maka Imran bin Husain dengan seorang sahabat ni jadi khilaf. Maka dia hantar surat kepada Ubay bin Ka'ab, tanya pandangan Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay kata, sahabat yang kata Nabi diam saat itu, dia telah bercakap dengan benar. Inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, dan juga apa yang berlaku pada Abdurrahman bin Auf ketika dia baca surah, dia baca Fatihah, dia diam sat. Maka orang tanya, beginikah sifat solat Nabi? Dia kata ya. Maka inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, tempat baca Fatihah imam kena bagi sat ruang kepada makmum. Lepas waladhdallin, amin, imam jangan terus baca Fatihah kerana ada riwayat ni semua. Imam Syafi'i pegang, dan An-Nawawi ambil riwayat ni buah dalam Al-Majmu'. Dari segi riwayat dia ada. Syekh Nasaruddin Albani ketika dia komen, dia kata semua ni ada riwayat tetapi dhaif. Tidak ada satu yang sahih. Maka yang benarnya, kata Albani, Nabi diam tu bukan panjang, diam sekadar tukar nafas dan nak memutuskan Fatihah dengan surah, itu yang benar. Kita tak kata bid'ah, kita kata pandangan itu dhaif. Itu saja. Bid'ah ni sampai tak ada dalil langsung. Itu. Diam sampai diam. Orang habis baca Fatihah. Nyanyuk lah tu.
Dia nak diam sangat kan. Tak ada lah sampai lagu. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i pun tak ada macam tu. Dia kata sah. Takat makmum kata Maliki Yaumiddin, imam teruskan baca apa. Dan dia bawa lah riwayat ni, tapi riwayat ni kesemuanya tidak sahih. Yang benarnya lepas Nabi kata amin, ambil nafas, terus baginda sambung kepada surah. Dan imam jangan duk fikir nak baca surah apa. Waladhdallin, amin. Dia duk fikir. Tabat ke watin. Lama. Terus tak payah lama. Apa yang lalu ambil. Apa yang kita hafal jalan. Nak baca watin keluar inna ataina. Alhamdulillah. Makmum syukur. Alhamdulillah inna ataina. Lagi pendek lagi alhamdulillah. Macam tu. Jangan duk panjang-panjang sangat. Tidak ada riwayat yang sahih. Boleh nak? Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.